Okey, kita lihat penyelesaian untuk exercise yang ke-10. Kita nak mencari yang pertama adalah vertical dan horizontal asymptote. Jadi untuk soalan yang pertama ni, given fx equals to x minus 2 over x plus 3. Okey, jadi untuk dapatkan vertical asymptote, kita perlukan dua langkah. Yang pertama, kita mesti dapatkan nilai x dengan cara fx undefined. Kita gunakan syarat fx undefined. Okay. Jadi kita lihat kalau kita punya function kita dalam bentuk fraction, maka fx undefined kalau denominator ni sama dengan kosong. Jadi kita akan ambil x plus 3 equals to 0. Therefore x equals to negative 3. Jadi negative 3 ni adalah kemungkinan vertical asymptote berlaku pada x sama dengan negative 3. Kemudian untuk step yang kedua ni, kita mesti sahkan adakah betul x ni adalah vertical asymptote dengan cara kita akan gunakan one sided limit. Kita akan gunakan one sided limit test. Okay. Jadi untuk yang di sini kita perlu buat salah satu, tak perlu buat dua-dua. Sama ada kita akan pilih limit x approaches negative 3 from the left, ataupun kita boleh pilih yang kedua, limit x approaches negative 3 from the right. Pilih salah satu, tak perlu buat dua-dua. Okay, katakan untuk sekarang ni saya pilih, saya nak uji adakah x sama dengan negative 3 ni adalah vertical asymptote. Jadi katakan saya pilih limit x approaches negative 3 from the right. Okay. Jadi kalau kita selesaikan ni, okay. Jadi step yang pertama, gantikan x tu dengan negative 3. So negative 3 tolak 2, so dapat negative 5. Kemudian yang di bawah ni mesti over 0. Okay. Untuk yang 0 ni, kita kena pastikan dia negatif ke positif. Jadi dengan cara kita pilih satu nilai. Kalau kita pilih negatif 3 kanan, ambil satu nilai, katakan saya ambil negatif 2.9. Okay. Kita ikut syarat positif ni, ke kanan daripada negatif 3. Jadi kita ambil nilai ni, tak perlu tunjuk, kita hanya gantikan x ni. Kita nak tengok nilai dia berat ke negatif ke positif. So kalau kita masukkan negatif 2.9, negatif 2.9 tambah 3, kita akan dapat nilai positif. Okay. So penentuan jawapan dia, setiap per infinity mesti 0. Setiap per infinity mesti 0. Jadi kita ambil kira atas dan bawah. Jadi kalau kita ambil kira atas dan bawah, maka jawapan dia adalah negative infinity. Okey. Jadi kalau kita berjaya dapat nilai infinity, maka kita boleh buat kesimpulan therefore vertical asymptote adalah x sama dengan negative 3. Soalan yang sama, kita nak dapatkan horizontal asymptote. Okay, soalan seterusnya kita nak dapatkan horizontal asymptote. Untuk dapatkan horizontal asymptote, kita perlukan dua step ni juga. Yang pertama, kita perlu kira limit x approaches negative infinity. Itu yang pertama. Maksudnya kita punya function kita adalah x minus 2. So kita gantikan x minus 2 over x plus 3. Bila kita buat pengiraan limit at infinity, maka kita akan pilih, kita akan bagi setiap sebutan dengan kuasa x yang paling tinggi. Untuk yang di sini kita tengok x kuasa 1, yang di bawah pun x kuasa 1. Jadi kita akan bagikan setiap sebutan dengan x kuasa 1. So kita akan dapat 1 over 2 over x. Setiap sebutan bahagi dengan x. Okay. Jadi ingat, bila nak kira untuk limit at infinity, kita mesti bahagikan dengan x, kuasa yang tertinggi. Kemudian bila kita dah sampai di sini, kita akan substitute x ni dengan nilai negative infinity. Okay. Cuma kita cari je mana yang per dengan x. Setiap per infinity 0. Ini 0, yang ini pun 0. Maka kita akan dapat jawapan akhir dia adalah 1. Okay. Kemudian kita teruskan. Step yang kedua ni mesti buat, kita kira pula limit
x approaches positive infinity. Okey, kita akan teruskan. Sama juga, step yang sama, kita akan bahagi setiap sebutan dengan kuasa x yang tertinggi. So kita akan dapat hampir sama dengan yang di atas ni. 1 plus 3 over x. So kita gantikan, akhirnya kita akan dapat nilai 1. Okey, jadi untuk dekat sini jawapan akhir dia lah, therefore horizontal asymptote kita mesti gunakan y equals to 1. Okey, disebabkan y yang pertama 1, y yang kedua pun 1. Kalau katakan y yang pertama 1, yang kedua adalah 3, maka kita akan ada dua jawapan. Y equals to 1, satu lagi y equals to 3. Okey. Kita teruskan soalan yang lain. Cuma untuk yang di sini, kalau untuk cari horizontal, untuk cari, kita nak tambah sikit nota kat sini. Sebenarnya untuk cari horizontal ni, kita lihat function dia. Kalau function kita ini tak melibatkan square root, sebenarnya untuk step 1 dan 2 ni kita boleh gabungkan. Maksud dia, kita boleh terus buat x approaches to positive and negative infinity. Kita boleh buat terus. Sebab jawapan dia memang sama. Okay, jadi kalau kita nak cepat, kita tak payah buat barasingan ni, kita buat serentak. Okay, kita akan buat cara macam ni. Okay, cuma penulisan je kita akan buat x approaches plus minus infinity. Sama je. Okay, so jawapan kita adalah equals to 1. Okay, so daripada sini horizontal asymptote kita ada satu jawapan. Okay, jadi kalau kita lihat function kita ni tak ada square root, kita tak perlu buat berasingan, kita boleh buat serentak. Okay, sebab kalau kita buat berasingan pun jawapan dia akan sama. Untuk soalan yang kedua, soalan B, kita diberi function fx equals to 5 over x squared minus 16. Okay, yang pertama kita dapatkan vertical asymptote. Jadi kalau nak dapatkan vertical asymptote ni, kita gunakan yang pertama, kita cari nilai x, kita gunakan syarat fx undefined. Kita gunakan syarat ni, undefined when denominator equals to 0. So kita akan dapat dua jawapan, sama ada positif ataupun negatif. Jadi kemungkinan untuk soalan ni kita ada dua jawapan, vertical asymptote 4 dan negatif 4. So kita akan sahkan dengan cara kita ambil x sama dengan 4, pilih sama ada kita nak buat kiri atau kanan. Okay, katakan saya pilih kiri lah. Pilih satu je. Okay, so kita teruskan. Jadi step yang pertama ganti dengan nilai 4, so dapat 5 over 0. Kemudian kita kena tengok kalau kita ada 5 over 0, 0 ni kena tengok negatif ke positif. Dengan cara pilih satu nilai ke kiri daripada 4. Mungkin kita boleh ambil 3.9. So kita ganti kat sini 3.9, maka kita akan dapat nilai negatif. Okay, nilai negatif. 3.9 kuasa 2 tolak 16, kita akan dapat nilai negatif. So atas bawah ni kita ambil kira, so jawapan dia adalah negatif infinity. Ingat, negatif infinity bukan sebab yang ni, sebab ambil kira atas dan bawah. Ni positif bahagi negatif, negatif. Kalau anda kata 5 ni negatif, so kita akan ambil negatif bahagi negatif, so jawapan dia adalah positif infinity. Okey, ini untuk nilai x sama dengan 4. Kemudian untuk x sama dengan negatif 4, kita kena buat pilihan sama dia nak ambil kiri ke kanan. Pilih satu, katakan saya ambil kanan lah. Ini pilih satu je. Okey, sama juga kita akan buat x squared minus 16 equals to 5 over 0 juga. Kemudian kita ambil satu nilai yang ke kanan daripada negatif 4. So kita akan ambil negatif 3.9 ke kanan. So ganti kat sini, kita akan dapat nilai negatif juga. So kita akan dapat jawapan dia negatif infinity. Kita nak tengok hasil dia mesti infinity. Tandaan ni tak kisah. Okay? Jadi kalau kita berjaya dapat nilai yang infinity, maka kita boleh sahkan therefore vertical asymptote memang sah dua jawapan, negatif 4 dan 4. Okay?
Okey, seterusnya kita nak mencari horizontal asymptote. Untuk horizontal asymptote, disebabkan soalan ni dia tak ada square root, jadi kita boleh buat terus. Saya terus buat plus minus sebab tak ada square root. Kalau ada square root, kita kena asing. Okey. So asalnya macam ni. Kemudian bila kita nak kira limit at infinity, setiap sebutan mesti bahagi dengan kuasa yang tertinggi. Kuasa yang tertinggi. Dekat sini kita nampak kuasa yang tertinggi adalah x kuasa 2. So kita ambil 5 per x kuasa 2. Yang ini akan dapat 1 tolak 16 per x kuasa 2. Kemudian bila dah sampai di situ, kita gantikan dengan nilai infinity. Ini kalau ganti dengan nilai infinity 0. Ini pun 0. So kita akan dapat 0 over 1 equals to 0. Okay. Maka kita akan dapat horizontal asymptote adalah y equals to 0. Jadi kalau kita buat berasingan pun nanti jawapan dia akan 0 juga. Okay, soalan C kita ada square root. Okay, kita ada square root. Jadi kita tengok satu sini, kita cari dulu vertical asymptote. Kita gunakan dulu syarat yang pertama, fx undefined when denominator. Kita ambil je denominator ni, walaupun ada square root kita buang, kita ambil dalam je. So kita akan dapat dua jawapan, sama ada nanti 2 ataupun 2. Ini adalah kemungkinan untuk vertical asymptote. Okey, jadi step yang seterusnya kita ambil, kita nak test adakah setiap titik ni betul tak dia adalah vertical asymptote. Jadi kita akan ambil, kita akan kira limit x approaches negative 2. Yang ini pilih kiri atau kanan, pilih mana-mana yang sesuai. So function kita adalah 2x plus 1 over square root of x squared minus 4. Okay. Jadi step yang pertama kita gantikan nilai negatif 2. Masukkan negatif 2, kita akan dapat negatif 4 tambah 1. Negatif 4 tambah 1 adalah negatif 3. Yang ini mesti square root of 0. Setiap kali kita jumpa 0 dengan square root, kita kekalkan square root. Kemudian pilih satu nilai ke kiri daripada negatif 2. Mungkin kita boleh ambil negatif 2.1. Kita ambil nilai ni, cuba ganti di bawah ni je. Kita nak tengok nilai dia positif ke negatif. So kita akan dapat positif. Okay. So kita akan dapat negatif 3 over 0 positif. Dan gabungan atas bawah tu adalah negatif infinity. So ingat, jangan ambil jawapan positif infinity. Dia bukan bergantung kepada denominator ni, bergantung kepada tandaan atas dan bawah. Okey, kemudian kita uji pula untuk nilai 2. Ini pun sama juga. Pilihlah 2 kiri ke 2 kanan. Pilih satu. Katakan saya pilih kanan lah. So 2x plus 1 over square root of x squared minus 4 equals to, gantikan nilai 2 dulu. So 4 tambah 1 5. So 5 per, sama juga kita akan ada over 0. Kalau ada 0 dan square root, kena kekalkan square root ni. Kemudian kita uji satu nilai ke kanan daripada 2. Mungkin kita ambil positif 2.1. Maka kita dapat nilai positif. Maka gabungan dia adalah 5 per 0 positif. Ini adalah jawapan positif infinity. Jadi yang penting bila kita nak katakan adakah ini betul vertical asymptote, kita tengok nilai dia. Nilai infinity tu. Dapat infinity maka betul lah. Therefore vertical asymptote, dua jawapan, negatif 2 dan 2. Okey. Kemudian seterusnya kita nak mencari horizontal asymptote. Horizontal asymptote disebabkan soalan kita ni dalam bentuk square root, maka perlu buat berasingan limit x approaches negative infinity. So kita ambil 2x tambah 1 per square root of x squared minus 4. Okey. Jadi kalau yang macam ni, kita jumpa soalan yang ada square root x squared. Square root of x squared ni ada dua jawapan. Sama ada nak ambil positif ataupun negatif. Ada dua jawapan. Positif ataupun negatif. Okey, jadi step yang pertama kita kena factorize. Kita kena factorize dulu. Ini kekal 2x tambah 1 per, kita factorize dulu x kuasa 2, 1 tolak 4 per x kuasa 2. Okey, kemudian untuk yang ni kita perlu buat pilihan nak ambil positif ke negatif.
Okey, jadi kita boleh tulis sama dengan limit x approaches negative infinity 2x plus 1 over, yang ini pilih x, negative x, sebab negative infinity. Ini kekal. Kemudian maksudnya ini bila negative infinity pilihlah negatif. Kalau sini positif pilihlah positif. Kemudian kita akan bahagi dengan kuasa yang tertinggi. Yang dalam square root ni kita abaikan. So kuasa yang di luar adalah x kuasa 1. Yang bawah pun x kuasa 1. Jadi kita boleh ambil limit x approaches negative infinity, semua bahagi dengan x. So kita akan dapat negative square root of 1 minus 1 over x squared. Bukan 1, 4 over x squared. Kemudian kita ingat bila kita masukkan nilai infinity, maka yang ini akan menghasilkan 0, yang ini pun 0. Okay? Maka jawapan dia adalah negatif 2. Okay? Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, kita perlu kira pula limit x approaches positive infinity. Okay? Jadi step yang atas ni sama. Saya ringkaskan. Saya terus ambil di sini je step yang ni. So sama dengan limit x approaches negative infinity. Tadi kita ambil negative x sebab kita bincang negative infinity. Sekarang kita nak bincang positif, maka yang ini kita kena ambil positif. Okay, maka yang ini kita kena ambil positif x. X 1 tolak 4 per x kuasa 2. Okay, so pastikan yang ini mesti ambil positif x sebab kita nak bincang positif infinity. Okey, kemudian step berikutnya sama. Kita akan bahagi semua dengan x. So limit x approaches positive infinity. Ini akan dapat 2 tambah 1 per x. Yang ini akan dapat square root of 1 minus 4 over x squared. Kemudian bila kita masukkan nilai infinity, setiap per ni dia nilai dia 0. So untuk soalan ni kita akan dapat nilai dia adalah positif 2. Jadi untuk dekat sini horizontal asymptote ada 2 jawapan. Yang pertama y sama dengan 2, satu lagi y sama dengan negatif 2. So ada 2 jawapan untuk horizontal asymptote. Okey, untuk soalan yang kedua ni kita nak bincang determine whether the function f(x) is continuous. Bila kita nak determine, maka kita mesti tunjukkan adakah 3 syarat ni lepas. Okey. So kena tengok apa syarat dia. Jadi yang pertama kita bincang pada x sama dengan negatif 3. Jadi step yang pertama kita perlu cari f negatif 3. Okey. Bila dekat sini rujukan kita adalah bila guna f, rujukan kita adalah mesti sama dengan x. Jangan tengok lebih kecil lebih besar. Kalau f cari yang ada sama dengan. So rujukan kita yang ni, maka f(x) yang kita pilih adalah 0. So 0. Bila nampak je nombor, ini kita boleh takrifkan sebagai define. Jadi syarat yang pertama mesti define. Okey, jadi ingat kalau undefined maksud dia kalau kita dapat jawapan contoh square root of negative ataupun 5 over 0. Ini semua jawapan undefined. Kalau kita dapat yang macam ni, maka syarat pertama tak lepas. Okey. Kemudian kalau di sini kita tengok syarat pertama dah lepas, so kita teruskan syarat yang kedua untuk continuous. Syarat kedua untuk continuous, kita perlu lihat limit kiri dan kanan. Negatif 3 kiri. Negatif 3 kiri ni negatif ni menunjukkan kita nak pilih function yang mana. So rujukan kita adalah bila kiri cari less than negatif 3. Less than. So function dia yang ni. X kuasa 2 tolak 9 per x tolak 3. So kita selesaikan ni. Bila kita masukkan negatif 3 dia akan dapat 0 over 0. So kita perlu factorize. Kemudian kita lihat mesti ada yang kita boleh cancel atas dan bawah. Maka kita akan dapat nilai sama dengan 0. Negative 3 plus 3. So kita akan dapat equals to 0. Kita teruskan. Limit x approaches negative 3 from the right. Maksudnya rujukan kita adalah more than negative 3. Cari more than negative 3. Kita pilih function yang ketiga.
Selepas kita pilih function, masukkan nilai negatif 3. So dapat negatif 6 tolak 3. Dapatlah negatif 9. Okey, kita lihat kiri dan kanan tak sama. Maka syarat yang kedua, sebenarnya syarat yang kedua ni kita nak mencari limit x approaches negatif 3. Kita tengok kiri kanan tak sama, maka terus kita buat kesimpulan does not exist. Okey, jadi maksud dia syarat kedua tak lepas. Bila syarat kedua tak lepas, tak payah teruskan syarat yang ketiga. Jadi terus kita buat kesimpulan therefore fx discontinuous. Continuous di mana? X sama dengan negatif 3. Okey, untuk soalan yang ketiga, sekarang ni kita nak mencari constant. Okey, untuk kita nak mencari constant. Jadi untuk mencari constant, determine values of a and b, tapi dia menggunakan syarat continuous. Okey. Kalau kita nak show, kita perlu buat 1 2 3. Kalau kita nak show. Tapi kalau nak cari constant, kita pilih satu je. Okey. Jadi kita tengok cara nak buat pilihan, kita tengok dia punya range dia. Ni dalam bentuk inequalities. Maka kalau nak cari constant, kita pilih syarat yang kedua. Saya pilih syarat yang kedua ni sebab range dia ada dalam bentuk inequalities. Jadi syarat kedua, kita tengok balik continuous ni, syarat yang kedua, limit kiri dan kanan tu adalah sama. Okey. Limit kiri dan kanan tu sama. Okey, jadi kita gunakan walaupun dia bincang on the interval negative infinity to infinity, kita hanya fokuskan kepada sempadan je, 4 dan 7. Jadi kalau kita rujuk kepada sempadan 4, kita tengok limit x approaches 4 from the left, kita terus samakan dengan limit x approaches 4 from the right. Kita menggunakan syarat yang kedua. Tak perlu kita buat 3 syarat. Itu kalau nak show continuous. Kalau nak cari constant, pilih satu saja. Okey, so kalau kita ambil 4 kiri, rujukan kita adalah less than 4. So ambil less than 4, function dia adalah 2x. More than 4, sebelah kanan ambil x more than 4, function dia adalah ax tambah b. So lepas tu kita gantikan nilai 4, dapatlah 8 sama dengan, ini dapat 4a tambah b. Ini adalah persamaan yang pertama. Okay, so 4a plus b equals to 8. Ini adalah syarat yang pertama. Kemudian kita gunakan sempadan yang kedua, 7. Sempadan yang kedua 7. Okay, sama juga kita akan ambil limit x approaches 7 from the left, kemudian equals to limit x approaches 7 from the right. Okay, sama juga kita akan rujuk kepada less than 7. Less than 7 adalah ax plus b, function dia ax plus b. Kemudian kita nak ambil more than 7 ni, more than 7 bacaan dia adalah negative x, function dia. Bila kita dah pilih function, masukkan nilai 7. So 7a plus b equals to negative 7. Ini adalah persamaan yang kedua. Kemudian kita carilah a dan b dengan cara kita buat simultaneous equation. Okay, katakan saya gunakan elimination method. Katakan saya ambil equation tu, substitute to equation 1. 7a tolak 4 dapat 3. b tolak b habis. Negatif 7 tolak 8, negatif 15. Maka a itu adalah negatif 5. Okay, a itu adalah negatif 5. Kemudian kita teruskan. Katakan saya pilih function yang pertama lah. So kita ambil 4 multiply by negative 5 plus b equals to 8. So kita akan dapat b sama dengan 8 tambah 20, maka b sama dengan 28. Okey, untuk soalan yang keempat, discuss the continuity of fx at x equals to negative 2. Okey, bila soalan kata discuss continuity, jadi kita ingat mesti buat 3 syarat ni. Kita mesti buat 3 syarat. Kalau nak cari constant, pilih satu syarat je. Okey, untuk yang di sini, yang pertama kita perlu cari f negatif 2.
Bila f negatif 2, maksud dia kita akan cari mana yang sama dengan negatif 2. Okay? So sama dengan negatif 8. Bila kita nampak nombor ni, maksud dia define. Okay? Kemudian syarat yang kedua. Syarat yang kedua, kita perlu lihat limit kiri dan kanan. Tapi disebabkan soalan ni dia tak ada kiri kanan. Kiri pun di sini, kanan pun di sini. Maka kita gunakan, tak payah buat kiri kanan, kita buat terus. So x squared minus 4x tolak 12 per dengan x tambah 2. Okey, kalau kita ganti negatif 2 mungkin dapat 0 over 0. So kita teruskan limit x approaches negative 2. Ini kita cuba factorize. X ini kamu boleh guna calculator ni. 4 dengan 3 ataupun 6 dengan 2. Okey, 6 dengan 2, so negatif positif. So bila kita factorize, kita dapat negatif 6 satu lagi tambah 2. Okey, so kita boleh cancel atas bawah. Bila kita dah cancel, kita nilaikan balik. Negatif 2 masuk dekat sini, dapat negatif 8. Okey, maka syarat kedua sama dengan negatif 8. Kemudian kita tengok yang ketiga. Syarat yang ketiga mudah aja. Adakah jawapan yang pertama sama dengan jawapan yang kedua? Sama dengan jawapan yang kedua. Kita lihat tadi sama, negatif 8. Ini pun negatif 8. Sama. Maka tiga-tiga syarat dipenuhi. Maka kita boleh buat kesimpulan, therefore fx is continuous. Di mana at x equals to negative 2.